Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Walau karihal kafirun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambung kembali pengajian kita dalam perbahasan berkaitan dengan salat yang sempurna. Kita pergi kepada rukun yang keempat dalam salat, yaitu membaca Surah Al-Fatihah. Membaca Surah Al-Fatihah ini adalah bacaan yang wajib. Ini adalah rukun, disebut rukun, ini adalah wajib. Membaca Surah Al-Fatihah ini termasuk dalam rukun qauli yang melibatkan rukun bacaan. Salah satu dari rukun bacaan adalah membaca Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini mempunyai 7 ayat yang dibahagikan kepada 2 bahagian, yaitu sana'ah dan juga doa. Yang mana 7 ayat ini termasuklah bacaan basmalah, yaitu ayat yang pertama dalam suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini juga disebut sebagai as-sab'ul mathani. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim." Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu, yaitu wahai Muhammad, 7 ayat yang berulang-ulang dan Al-Qur'an yang agung. Allah sebut dalam surah Al-Hijr pada ayat yang ke-87. As-sab'ul mathani, sab'an minal mathani, dalam ayat ini disebut, yaitu 7 ayat yang berulang-ulang. Ini adalah merujuk kepada suratul Fatihah yang mengandungi 7 ayat, sab'an, yang mengandungi 7 ayat minal mathani yang berulang-ulang. Kenapa? Kerana ianya sentiasa menjadi bacaan yang wajib dibaca dalam solat. Maka satu hari kita solat 5 waktu. Maka satu hari ada lebih kurang 17 rakaat. 17 rakaat. 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 8 campur dengan 3 maghrib, 11 campur dengan isyak, 4, 5 campur dengan 15 campur 2 subuh, 17. Makanya satu hari satu malam kita mengulang membaca suratul Fatihah di dalam solat sebanyak 17 kali. Sebab itu disebut sebagai sab'ul mathani atau as-sab'ul mathani, 7 ayat yang sentiasa dibaca berulang-ulang. Bahkan bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, maka baginda Nabi SAW mengingatkan tidak ada solat, tidak sah solat. La salata, tidak ada solat. Ulama menyebutkan tidak ada solat maksudnya tidak sah solat liman lam yaqra, bagi mereka yang tidak membaca bi Fatihatil kitab, tidak membaca suratul Fatihah. Dia tidak membaca bi Fatihatil kitab. Fatihah ini pembuka, pembuka pada kitab. Buka je kitab Al-Quran, surah yang pertama adalah surah Al-Fatihah.
dibahaskan lagi oleh para ulama berdasarkan kepada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Man shalla salatan, sesiapa yang dia solat, lam yaqra fiha bi Fatihatil Kitab, dan dia tidak membaca di dalamnya suratul Fatihah, dia tidak membaca pada kitab ataupun ayat pembuka, fa hiya khidajun ghairu tamam, maka Nabi SAW sebutkan maka ianya cacat. Nabi sebut 3 kali, khidajun, cacat, tidak sempurna. Para ulama membahaskan bila mana tidak membaca suratul Fatihah ini bermaksud apa? Tidak membacanya dengan sempurna, tidak bacanya dengan sempurna. Suratul Fatihah ini adalah surah yang letaknya dalam Al-Quran. Mana-mana juga ayat Al-Quran yang dibaca, tak kira di mana sahaja pun wajib dibaca dengan bertajwid. Wajib dibaca Al-Quran itu dengan bacaan yang bertajwid, kerana ianya adalah ayat Al-Quran. Ianya adalah ayat Al-Quran. Apatah lagi, ianya adalah rukun dalam solat. Bila sebut rukun, dia kena baca dengan sempurna. Bukan sekadar dibaca, tapi memenuhi hak-hak yang ada pada ayat Al-Quran tersebut. Daripada sudut makhraj huruf, daripada sudut sifat hurufnya, taklah dibaca dengan sempurna. Terutama sekali makhraj dan juga sifat huruf, benda yang paling asas dalam pembacaan Al-Quran. Maka sebab itu Nabi sebutkan bagi mereka yang tidak membacanya dalam solat, maksudnya tidak membacanya dengan sempurna, ghairu tamamin, iaitu tanpa sempurna. Ghairu tamam, tamam sempurna, ghairu tidak. Dia tidak membacanya dengan sempurna, tidak sempurna. Maksudnya para ulama membahaskan di sini ada 2. Satu, sama ada Fatihah itu tidak dihabiskan bacaan ayatnya, ataupun tertinggal mana-mana kalimah atau huruf ataupun ayat, maka yang tidaklah sah solatnya. Tertinggal ayat, tidak sah solat. Tertinggal kalimah, tidak sah solat. Tertinggal huruf, para ulama bahaskan huruf itu apa? Makhraj dan juga sifat. Huruf ha dengan ha tak berbeza. Itu kena sangat berjaga-jaga dalam membaca suratul Fatihah dalam solat, kerana ia adalah bacaan yang wajib. Syarat sah membaca suratul Fatihah. Syarat sah bila sebut berkenaan dengan rukun dalam solat. Setiap rukun dalam solat, rukun solat ada 13. Setiap rukun itu ada syarat-syarat sahnya. Kalau niat ada qasad ta'arud ta'yin, tak selesai, tak sempurna, solatnya tak sah. Begitu juga bagi contohnya berkaitan rukun berdiri. Berdiri, orang yang mampu sengaja tinggalkan berdiri, maka solatnya juga tidak sah bagi solat fardu. Kakinya tak sakit, tapi dia duduk sengaja tinggalkan kewajipan untuk berdiri, sedangkan solat itu wajib berdiri. Dilakukan dalam keadaan berdiri bagi solat fardu. Dia mampu untuk rukuk, tapi dia rukuk atas kursi, sedangkan dia mampu rukuk dengan sempurna, maka solatnya tidak sah. Itu kena sangat berjaga-jaga. Dan jangan suka-suka duduk atas kursi, kecuali yang benar-benar uzur. Kena tengok yang mana yang tak boleh, mana yang boleh. Jangan kena sadapnya duduk atas kursi, dia belasah semua duduk saja. Kalau yang tak mampu untuk berdiri lama, ketika dah sakit, datang kesakitan, datang masyaqqah, barulah dia duduk. Dia mampu untuk rukuklah seperti biasa. Dia mampu untuk sujudlah seperti mana biasa. Yang dia tak mampu untuk duduk di antara dua sujud tak boleh. Cari bangku, cari kerusi yang lebih rendah. Bukan dia duduk atas kerusi, ataupun duduklah dekat bawah macam mana pun, serujur dua kaki, tak ada masalah, serujurlah kaki. Sebab kalau dia tak mampu untuk dia
lipatkan kakinya, dia tak boleh membengkokkan kaki, sekujurlah kedua-dua kakinya. Maka itu lebih baik, kerana namanya duduk. Namanya duduk. Kalau tidak pun carilah kerusi yang lebih rendah, duduklah di atas kerusi. Kerusi kat dalam jamban kita kan dia dalam kerusi rendah, duduklah. Jadi dia duduk. Jadi duduk, bukan jongkong. Jauh lagi. Jongkong ni apa? Kakinya, bututnya tak cacah lantai itu. Lututnya yang cacah lantai. Itu banyak ramai yang orang buat dalam solat ni. Kerana syoknya duduk, dia duduk dia bermula sampai habis. Sedangkan dia berkemampuan untuk solat secara sempurna. Yang tak boleh berdiri, dia tak boleh. Itu pun berdiri tengok. Datang masyarakat, datang kesukaran, baru dia duduk. Tak sakit, dia bangun balik lah. Bukan dah sedap duduk, terus duduk. Lepas tu roksah tu, dia punya keringanan itu ada hadnya. Ada hadnya. Maka syarat sah membaca surah Al-Fatihah, satu, membaca dengan tertib mengikut susunan ayat. Tak ada orang lagi lah baca dengan balik. Jadi kita akan baca dengan betul lah, dengan tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, satu persatu, satu ayat demi ayat. Yang kedua, dibaca dengan mualat. Mualat ni apa? Iaitu dibaca terus menerus. Tak boleh diselangi dengan berhenti yang terlalu lama, ataupun tidak menjadi kebiasaan. Atau imam kalau semput tak payah. Orang kalau sakit semput tak payah jadi imam. Dia kena sedar diri kan. Saya kata Alhamdulillahirabbil alamin. Tarik nafas sampai 2-3 kali tak payah. Kecuali kalau makmum kat belakang pun semput kan. Makmum kat belakang semua semput, bolehlah imam ni semput. Kalau makmumnya semuanya sihat walafiat, maka imamnya kena lebih daripada tu. Imam ni dia kena serba-serbi baik. Dia kena lebih baik daripada makmum, serba-serbi. Itu yang punya imam. Kalau imam lebih buruk, itu yang payah. Dia mesti imam lebih baik daripada makmum. Dia mesti mualat. Dia sekadar daripada ayat demi ayat, sekadar menarik satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Dari nafas, bukan 2-3 nafasnya. Bukan 2-3 nafas. Baik. Yang ketiga, membaca semua ayat surah Al-Fatihah, termasuklah basmalah. Basmalah adalah sebahagian daripada ayat dalam surah Al-Fatihah. Masih ada Wahabi. Wahabi tak duduk sini kan? Wahabi duduk perlis. Kalau yang ada Wahabi kat sini, saya silakan suruh pergi perlis. Kat sini Johor tak ada Wahabi ni. Kita ada sunnah wal jamaah kat sini. Majoriti kita kat Malaysia majoriti ahli sunnah wal jamaah. Kalau nak Wahabi boleh duduk dengan Dr. Mazhar dekat perlis, boleh. Wirid tak payah kan? Baca Yasin tak payah, Talqin tak payah, pergi perlis. Johor tak ada tempat untuk golongan-golongan Wahabi ni. Baru ni siapa? Imam Masjidil Haram, Allahu Akbar. Ketika pengujian tilawah Quran peringkat antarabangsa yang berlangsung. Dulu Syekh Abdurrahman Sulais, baru ni Syekh Masyari. Syekh Masyari kan, dia mengimamkan solat di Masjid Negara. Tengok tu, orang yang berilmu. Walaupun ketika mana dia mengimamkan solat dekat Masjidil Haram, dia tak baca basmalah. Dia terus baca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ketika dia mengimamkan solat di Masjid Negara, dia tahu Malaysia ini adalah, di sini adalah bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Mereka yang berada di tanah suci Mekah, mereka bermazhab dengan mazhab Imam Malik. Bermazhab dengan Imam Malik, mazhab Maliki. Maka mereka kat sana tak baca basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kerana apa? Pandangan mereka, dalam mazhab mereka, basmalah tidak termasuk dalam sebahagian dalam bacaan surah Al-Fatihah. Tapi dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, basmalah itu adalah sebahagian daripada bacaan surah Al-Fatihah. Tapi ketika mana dia mengimamkan solat di Masjid Negara dalam perjanjian Quran yang lepas, baru ni
2-3 minggu yang lepas, dijemput untuk mengimamkan solat Jumaat. Maka dia baca Bismillahirrahmanirrahim, baca bismillah, tak ada masalah tu. Yang jadi masalah ni ada orang yang tak dengan banyak yang gaduh kan. Orang baca basmalah salah, orang wirid malam Jumaat wirid lepas sembahyang salah, baca Yasin malam Jumaat salah, tanya dalil tak ada jawab. Dalilnya apa? Ustaz tu cakap, ustaz tu juga, ustaz kan. Lepas tu kita kalau nak berbalah, biarlah ada dalil ni yang kuat. Tak payahlah zat. Lepas tu diperintahkan pada kita, Nabi perintahkan kita duduklah dalam golongan yang ramai. Golongan yang ramai mana? Di Sunnah wal Jamaah dalam aliran Al-Syairah dan Al-Maturidiyah. Jangan duduk pada kelompok-kelompok yang kecil. Wahabi kat Malaysia ni itulah kat Perlis dia adalah sebahagian orang Johor, sebahagian orang Johor. Itu kadang-kadang bukannya Wahabi betul pun, ikut-ikut kan? Ikut-ikut, suka dengan Dr. Mazhar, Mufti Perlis tu, ikut Perlis, ikut. Dia suka ikut dia. Tanya dalil tak jawab. Dia suka ikut. Bulan Ramadan buat tarawih 8. Bukan dia Wahabi, pemalas dia. Kita di Sunnah wal Jamaah buat 20. Kat Johor ada juga buat 8 baru balik. Dia bukan Wahabi, bukan. Sebab dia memang tak nak buat. Itu dia. Itu dia, bukan sebab dia Wahabi. Tanya Wahabi kan? Bukan, aku bukan Wahabi. Kalau kita kata kita bukan Wahabi, kenapa tak buat 20? Kan? Kenapa buat 8? Sebab dia ikut-ikut dari itu. Atau ibadah kita ni dia kena berdasarkan kepada dalilnya, pada ilmu yang buatlah yang sebagaimana dilakukan oleh para ulama-ulama kita yang terdahulu. Dulu mana ada bahas solat tarawih 8 ni, tak ada. Dia buat 20 ni. Tak ada. Sekarang ni dia buat 8. Dulu buat 20, tetap 20 rakaat. Kat kampung-kampung ada 20. Solat tarawih 20. Kat Kelantan dekat Stadium Muhammad Stadium Muhammad keempat, malam Ramadan 30 hari jemput Syekh daripada Mesir, daripada Arab, daripada Mekah. Tarawih berapa rakaat? 20 satu malam satu juzuk, kan? Dekat Padang gitu. 20 rakaat, mana ada buat 8? 20 rakaat. Masjidil Haram je lah kita tengok. Wahabi kan? Pengasas Wahabi kat mana? Dekat Masjidil Haram lah, dekat Mekah. Itu pengasas dia. Muhammad bin Abdul Wahab. Pengasasnya kat sana. Mereka yang sana, di sana pun kebanyakan penganut Wahabi juga ada yang sebab dia punya pengasas di sana. Tapi bila solat tarawih dia buat apa? 8 tak? Mana ada kat Mekah buat 8? Masjidil Haram 20 rakaat, satu malam satu juzuk lagi. Jadinya mana yang lebih Wahabi ni? Dekat Malaysia ni yang lebih Wahabi kan, berbanding yang berada dekat Mekah. Mekah pun buat 20, walaupun pengasasnya dan kebanyakan penganutnya kat sana. Itulah. Lepas tu kita kena ilmu amal ini berdasarkan kepada ilmu al-ilmu imamul amal. Amal itulah, ilmu itu adalah imam kepada amal. Baik. Kemudiannya dikatakan lagi, iaitu membaca suratul Fatihah dengan memelihara harakat dan tajwidnya. Harakat dan tajwid. Disebut tajwid ini tadi berkenaan dengan makhraj huruf, tempat keluar huruf. Tempat keluar huruf ni secara umumnya ada 5. Ni anak-anak kita sekolah agama ni, cucu kita sekolah agama tengah periksa agama pergi Johor, tengah periksa ni. Tadi periksa tajwid. Darjah 4 dah belajar makhraj huruf. Makhraj huruf sifat 4. Cucu kita darjah 4. Darjah 4 belajar makhraj huruf. Berkenaan dengan huruf halki, makhraj halki, halqum, makhraj lisan, lidah, makhraj al-jawf, rongga mulut, makhraj syafatan, bibir, dan juga makhraj khayshum, iaitu rongga hidung. Dia belajar berkenaan makhraj, juga faham kan di mana nak meletakkan makhraj tadi. Begitu juga dengan sifat huruf, sifat-sifat huruf.
Sifat huruf ni apa? Dia macam kita lah. Kita ni macam-macam Allah jadikan. Dan sifatnya apa? Ada yang kulitnya cerah, ada kulitnya gelap, ada yang tinggi, ada yang rendah. Sifat-sifatnya ada. Begitu juga dengan huruf yang ada pada Al-Quran, dia ada sifat. Dia ada sifat ni. Kalau sebut huruf ha, kita kenal huruf ha ni sifat dia paling besar adalah sifat hamas. Alhamdu, habis salah. Alhamdu, hamas dia tak, sifatnya tak keluar. Contoh lagi huruf kha, sifat rakhawah pada huruf kha. Khairi, huruf kha. Lagi apa lagi? Contoh pada makhraj huruf ain. Huruf ain ni ada sifat tawassul, sifat sederhana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin dia tak masuk. Lepas tu dia tak jadi sifat tawassul. Lepas tu setiap huruf ini dia ada sifat huruf ini. Yang perlu, yang wajib, bukan perlu je, wajib disempurnakan. Dia wajib disempurnakan. Maka bila sifat huruf itu disempurnakan, makhrajnya tepat, barulah huruf ini tepat, dan juga bacaan itu disebut sebagai bacaan yang sempurna. Baik. Yang keempat, membaca semua tasydid, bacaan persatu. Baik. Dalam Al-Quran bila kita sebut berkata tasydid, tasydid ini tanda satu. Tanda tasydid dalam Al-Quran ini ada 14. Dia tak boleh tinggal. Tertinggal sahaja tanda tasydid ini, maka solatnya tidak sah. Tasydid ini, kita nak mendatangkan sifat tasydid ataupun tanda tasydid ini bila mana adanya tekanan dalam bacaan kita. Dia ada 14 tempat, antaranya pada kalimah bismillah, mil. Di situ adanya tanda satu, tanda tasydid. Bismillah, mil. Satu. Yang kedua, iaitu pada kalimah kalau dibaca Ar-Rahman, maka solatnya tidak sah. Sebab dia telah menggugurkan tanda sabdu, tanda tasydid pada huruf ra. Dia tak boleh baca Ar-Rahman, dia tak boleh Ar-Rah. Yang ketiga, Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang yang jadi kesalahan bila mana dibaca di kalimah itu dengan nirrahim. Tak ada kan? Dia tak ada nirrahim, tak ada nirrahim, bukan nirrahim. Tak ada. Nirrahim, dia tak ada nirrah. Yang itu kalau berlaku, maka solatnya tidak sah. Lagi mana? Alhamdulillah, iaitu yang keempat. Yang kelima, Rabbi. Di sini juga ada tanda tasydid. Kemudian apa lagi? Yang biasa, yang ramai orang tinggalkan tanda tasydid, iaitu pada kalimah iyyaka. Maka kalau diringankan iyyaka na'budu, maka solatnya juga tidak sah. Iyyaka na'budu wa dua tempat itu yang biasanya berlakunya kesalahan dalam pembacaan suratul Fatihah. Itu kena sangat berhati-hati. Begitu juga pada kalimah wala lidah kita kena sentuh pada lelangit. Kalau lidah
solatnya tak sah. Apa? Digugurkan tanda tasydid iaitu pada huruf lam. Maka kalau sangat berhati-hati baca suratul Fatihah, kerana Fatihah ini perlu dibaca dengan sempurna. Tidak boleh berlakunya kesalahan. Tidak boleh berlakunya kesalahan, kecuali kesalahan itu kesalahan yang tidak disengajakan. Yang tidak disengajakan. Baik. Kita lihat satu persatu berkenaan dengan bacaan suratul Fatihah. Yang itu kita lihat tempat-tempat yang biasanya berlakunya kesalahan dalam membaca suratul Fatihah. Yang pertama iaitu pada awal daripada ayat suratul Fatihah, iaitu pada kalimah bis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, maka solatnya tak sah. Bismillah. Dia jelas sifat huruf sin. Sin ini dia ada sifat yang namanya sifat sofir. Sifat sofir ni maksudnya dia berdesir. Dia macam bunyi ular. Sifat sofir ini sifatnya berkekalan. Dia bukan meletus. Dia tak sama macam hamas. Contoh, hamas ini dia ada pada huruf kaf. Allahu Akbar. Sikit je. Akbar. Allahu Akbar. Sifat hamas dia tidak berterusan. Dia tak dibaca Allahu Akbar, tak ada. Tak ada. Akbar, sikit. Itu namanya hamas. Dia meletus. Akbar. Contoh macam huruf ta. Kan sikit je. Dia tak tak ada. Dia tidak bertaburan, dia tidak berhamburan. Berbeza dengan sifat sofir. Sofir ni sifat berdesir, dia berkekalan. Sebab itu kalau kita baca Fatihah, Bismillah, dia berkekalan sinnya tadi. Bismillah. Dia tak baca Bismillah. Ramai yang baca macam tu. Ramai yang baca macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sempurna lah. Sifat huruf sin tu tak sempurna. Kat situ pun kita nampak bagus tak bagus bacaan orang tu kat situ. Kalau imam lah dia baca kuat, kita bagus tak bagus bacaan, kita tangkap kat situ. Bismillah. Jelas di huruf sin. Kalau dia baca Bismillahirrahmanirrahim, sinnya tak jelas. Tak jelas huruf sin. Sebab itu baca Quran ni dia kena bacaannya tafdil. Tafdilnya apa? Iaitu orang yang mendengar bacaan dia boleh tangkap. Iaitu ketampilan bacaan. Huruf yang disebut tu orang boleh tahu. Huruf sin yang keluar. Tapi kalau dia baca Bismillahirrahmanirrahim, mana nak tangkap? Tak dapat tangkap apa huruf yang dibaca. Itu kena baca dengan tartil. Bismillah. Mulut jangan langsung Billah, jangan. Bismillah. Lam di atas la, bukan la. Baca Quran ni rongga mulut kita jangan dibuka. Dia jangan buka rongga mulut. Senyum. Tanpa kita sedar, kadang-kadang kita baca suratul Fatihah ni, Bismillah ni, dia akan jadi seolah-olah mulut kita dia jadi muncul. Bila muncul, seolah-olah huruf itu berbaris depan. Dia bunyi salah bacaan. Rahmanir, dua tempat tu, dia kena senyum.
Kalau tidak, bunyinya akan bunyi seolah-olah baris depan. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi. Dan nir. Kerana apa? Huruf qara itu didahului oleh huruf yang berbaris bawah. Hir, ha bawah hi. Dan bunyinya hir. Tapi kebanyakan hir, mulutnya muncul. Salah. Bismillahir, nir, senyum. Nir. Jangan dimuncungkan mulutnya. Bila muncung mulut tu bunyinya seolah-olah macam bunyi baris depan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dengar baca-baca imam maka best. Kebanyakan kan bunyi macam tu. Nir bunyi. Dia tak senyum. Sebab apa? Silapnya bibirnya ni. Mulut, pergerakan mulutnya itu yang tidak disenyumkan, tapi sebaliknya dimuncungkan bibir. Baik. Roh. Betul huruf ha tu. Huruf ha ni sifatnya hamas. Roh. Huruf ha. Dia tak boleh roh itu ha. Ni ha. Dipanggil, selalu kita panggil dia ha pedas. Kita kalau pedas mana? Pedas. Roh. Bismillahirrahmanirrahim. Nir, senyum lagi. Jangan nirroh. Dia tak ada nirroh. Nirrohim. Jangan nirrohim. Roh. Salah. Nirrohim. Kerana kalau kita menambah baris ataupun tanda, hukumnya haram. Tak boleh tambah baris, tak boleh tambah tanda. Yang tanda tu jangan diadukan. Kerana dia akan memberi kesan. Terutama sekali bila baca solat. Kerana dia adalah bacaan yang wajib. Okey, tuan-tuan ramai-ramai saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Dia kena tartil, hati-hati. Baik. Ayat yang kedua. Kesilapan pembaca Quran sama juga di awal kalimat. Alhamdulillah. Sebab dia tak sabar dalam bacaan Quran. Lepas tu baca Quran dia kena sabar. Dia punya tips dia baca Quran dia kena sabar. Contohnya kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita kumpul Bismillah ni Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ataupun Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kerana dia jenis imam yang suka macam tu. Dia menyambar. Baca Quran ni jangan menyambar. Menyambar ni macam Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak boleh menyambar dalam baca Quran. Bismillah. Satu persatu takbir. Sama juga ayat yang kedua. Jangan menyambar. Dia menyambar Alhamdulillah. Dia menyambar Alhamdulillah jadinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rub'ain ni tipsnya satu, mulut jangan buka. Rabbil jangan buka mulut. Nganga, jangan nganga mulut. Bila nganga saya mulut, dia tak akan jadi huruf ain, dia akan jadi huruf lain, huruf selain daripada ain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik. Jadi yang ketiga dulu. Sama juga yang ni. Berhati-hati ketika nak memulakan. Sangat berhati-hati.
Ar-Rah, Ar-Rah, bukan Ar-Rah. Ar-Rah, bila Ar-Rah dia menggugurkan tanda syaddu pada huruf Ra. Ar-Rah, Ar-Rah, kan? Dia tak boleh Ar-Rah, Ar-Rah, salah, kan? Ar-Rah, Rah, sama juga huruf Ha, Ha pedas, Rah. Ar-Rah, Rahmanir Rahim, Nirra, lagi sekali, Nirrahim. Dia jangan baca Nirrahim, Nirrah, salah, Nirra, Nirrahim, Nirrahim. Baik. Maliki Yaumiddin. Yang ini jarang berlaku silap. Yang keempat, yang kelima, ini paling banyak. Iyyaka, Iyyaka, dia kena ada tekanan. Iyyaka, dia jangan diringankan. Bila ringan dia jadi apa? Iya, 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 tak boleh iya. Dia iya, iya, dia mesti ada tekanan. Iya. Sebab di atas huruf iya itu ada tanda syaddu. Menandakan huruf tanda syaddu ni apa? Dia menandakan huruf tersebut. Iya, iya, dengan ada tekanan. Dia tak boleh ringan. Iya kan, tak boleh. Iya, iya kena, na'budu wa iya, dia ada tekanan lagi sekali pada huruf iya tersebut. Sebab itu pada ayat ini jangan diringankan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Solatnya tidak sah. Sangat hati-hati guys. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini huruf Ha, yang kirani kata kumpul. Ha, di Ha besar, I, bukan bukan itu Ha ni. Ha, I, huruf Ha. Huruf Ha ni dekat sini, dekat apa? Dekat pangkal, dekat pangkal dia di awal ke ujung kat sini, hampir pada dada. Itu huruf Ha. I, itu Ha kat sini. Ha sini. I. Yang itu Melayu dulu. Hamzah bawa I, bukan Ihdinas, nas, rasad, nas, lidah naik atas, nas. Jangan senyum. Kalau senyum jadi sin. Dia bukan sin, dia sad. Ihdinas, naik lidah, nas. Jangan senyum. Ihdinas, senyum jadi sin. Tak boleh. Dia sad. Lidahnya naik di huruf isti'la. Nas, huruf sad, dia satu lagi sifat yang namanya sifat sofir juga. Ihdinas, nas, lidah mesti naik. Itu syarat dia. Nak jumpa sad, lidah mesti naik. Ihdinas, lidah kita menyentuh pada dalangi atas. Ihdinas, nas. Kalau lidahnya tak naik, dia jadi sin. Yang penting apa? Sad ini jangan senyum. Kalau dia senyum, dia tak jadi. Senyum dia jadi huruf, jangan jadi huruf sin. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi huruf sin. Mustaqim. Qaqi. Ini huruf qaf. Mustaqim. Qaqi. Qa. Mustaqim. Qim. Huruf qaf. Mustaqim. Sirat. Dengan terakhir Rosat. Lidah naik. Sirat. Lidah naik. Dia jangan senyum. Sirat huruf sin. Dia jangan sampai salah huruf. Kita bagi data dan insya Allah.
Sama sekali. Siratal ladzi, huruf sad lagi sekali. Sirat lidah masih naik bertemu dengan lagi. Sad. Siratal ladzina an'amta. Satu huruf hamzah, satu lagi ada huruf ain. An'amta alaihim. Baik. Pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-7, kalau kita tanya manalah bacaan yang paling afdal, maka bacaan yang paling afdal adalah kita baca satu nafas daripada siratal ladzi sampai walad dhalin. Itu adalah bacaan yang paling afdal, yang terbaik. Bacaan yang kedua terbaik yang mana? Maka ketika mana kita berhenti, maka berhentilah pada alaihim yang kedua. Kalau mereka yang tak punya nafas yang panjang, tak boleh nak baca siratal itu sampai walad dhalin, maka sekurang-kurangnya dia berhenti pada alaihim yang kedua. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Itu adalah bacaan yang kedua terbaik. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ulang balik, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu bacaan yang kedua terbaik. Dia ada martabat.
Kalau yang baca penuh tadi dapat 100. Kalau yang baca tadi berarti alaihim yang kedua, maka dapatlah dia 70 markah. Kalau yang ketiga, siratal ladzina an'amta alaihim, berarti kat situ ghairil maghdubi juga, tapi sudah jatuh martabat yang ketiga, dapatlah markah mungkin 50. Perbandingan. Maka 3 saja kaedah bacaan tadi pada ayat yang ke-7. Tak boleh berhenti pada tempat yang selain daripada 3 tadi. Syaratal ladzina an'amta, tak boleh. Tak boleh. Tidak pun berhenti dah pada alaihim yang pertama, tapi dah jatuh martabat yang ke-3. Ghair sifatnya sifat roh pada huruf ghair. Ghairil maghdubi alaihim wala sobat. La, lidah kita ni kena tolak ke tepi. Wala la, bukan walo, bukan walo. Wala, bukan walat. Dia tak boleh baca walat, tak boleh. Rabbat tu wala, rabbat. Bad di atas ba, ya. Dia tak boleh baca walat, tak boleh. Wala, lidah kita menghimpit pada busi sebelah tepi. Wala enam harakat. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. 6 harakat. Lidah mesti bersentuhan dengan langit. Kalau tak sentuh, dia gugurkan tanda sabtu. Menggugurkan tanda sabtu, maka hukumnya haram. Orang sembahyang tak sah. Menggugurkan tanda sabtu pada huruf dad tadi. Kita sangat berhati-hati membaca suratul Fatihah. Itu kena sangat berhati-hati. Dia tak ada masalah. Kalau orang nak selamat, dia sembahyang berjamaah. Tapi takkanlah kita mampu untuk melakukan solat jemaah setiap waktu. Kita tetap solat sunat bangun malam. Takkan ketuk rumah Pak Imam malam ni aku nak solat hajat dengan kau, aku solat tahajud dengan kau. Takkan. Tahajud sendiri juga. Jadi solat tu tak fungsi. Kita pun buat solat qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib kan. Buat solat sunat tahajud, buat solat sunat hajat. Yang itu tak fungsi. Dia tak ada siapa yang tolong. Kalau solat berjamaah ni, solat fardu dia yang tolong. Pak Imam tolong. Orang yang lebih baik bacaan yang tolong. Itu kelebihan solat berjamaah. Tapi kalau kita sembahyang seorang diri, maka kekurangan tu kita kena tanggung sendiri. Maka kalau Fatihah tadi tak sempurna, itu lepas tu pentingnya kita kena belajar. Kena belajar. Cari kelas-kelas pengajian Quran itu kita belajar, kita kena cari, kena kejar. Cari. Lepas tu pentingnya belajar sebab bila kita belajar ni, kesalahan kita ni masih diampunkan oleh Allah. Itu pentingnya kena belajar. Kita tak boleh tak belajar. Itu bab solat ini adalah ibadah yang sangat penting. Awal ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah as-solat. Mati dia dibangkitkan oleh Allah pada hari akhirat nanti. Soalan yang akan ditanya oleh Allah adalah solat. Dia tak tanya buat lain, berapa banyak kau dah bayar zakat, berapa banyak kau dah pergi umrah, pergi haji. Dia tak tanya yang itu. Dia akan tanya apa? Dia akan tanya solat. Macam mana solat kau? Kalau solatnya gagal dia baik. Itu pentingnya solat tadi. Sebab itu tak boleh kita tidak boleh tidak membaca Fatihah. Ataupun tidak boleh kita tak boleh baca ayat Al-Quran, tak boleh.
Sebab itu kena boleh baca Quran. Kerana apa? Dalam solat itu adanya ayat Al-Quran. Fatihah terutama sekali. Kena baca dengan tepat. Dia kena belajar dan belajar dan belajar. Dia tak boleh tinggal. Kena cari guru untuk belajar. Cari guru, kejar guru. Bila dengan guru kejar murid, dia kena murid kejar guru. Cari. Kesilapan itu, biasalah manusia itu dah bukan kesilapan kan. Tak ada orang yang sempurna. Tapi begitulah kita kena perlunya belajar. Baik. Kemudian mereka kita lihat berkenaan dengan syarat sah membaca suratul Fatihah ini, yaitu tidak berhenti lama ketika membaca ayat suratul Fatihah lebih daripada waktu sekadar untuk tarik nafas. Sebagaimana saya sebutkan tadi lah. Dia tak boleh berhentinya terlalu lama di antara ayat demi ayat. Begitu juga membaca ayat suratul Fatihah dalam keadaan berdiri bagi solat fardu. Sebab itu baca Fatihah ni solat ni dia berdiri lah. Dia solat ni tak boleh duduk. Kalau dia dalam keadaan berdiri, maka ada kekuatan berdiri, maka dia berdiri. Sekurang-kurangnya mendengar sendiri bacaan Al-Fatihah yang dibacanya sendiri. Ini peringatan. Baca Fatihah tak ada butir, telinga pun tak dengar, maka solatnya tak sah. Wajib didengari sekurang-kurangnya oleh telinga dia sendiri. Kalau telinga sendiri pun tak dengar, maka solatnya tidak sah. Dia bukan sekadar dengar, dia kena jelas butirnya. Yang itu pun tak sah. Ada saya pernah semayang dengan orang macam tu. Apa benda kau baca? Butirnya tak jelas. Dia bukan sekadar dengar, butirnya Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau berbisik jelas bunyi dia. Jadi makmum tinggal di imam tu. Kita pun tahu benda dia baca. Kadang wirid lepas sembahyang gitu juga. Dia nak wirid sendiri ke dia nak wirid dengan kita? Kalau dia nak wirid dengan makmum, jelaslah bacaan dia. Imam pun tak, makmum pun tak dapat apa benda yang Pak Imam dia baca. Maka dia jelaslah. Ada mic yang tak jauh macam ni. Pelik betul ada imam jadi macam tu. Ada kan? Wirid inilah. Wirid tak macam ni. Siapa nak dengar? Siapa nak dengar? Wirid dah tak ada masalah pun. Lepas sembahyang, wirid je tak ada masalah. Yang sembahyang lah ni. Yang wirid, wirid tak ada masalah. Baca tu baca. Tapi janganlah terlalu kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah yang itu melampau. Mana ada pernah jumpa imam kita kat Malaysia macam tu? Mana ada? Astagfirullahaladzim. Mikrofon ni memang guna untuk kuatkan suara. Kalau letak macam ini, mana orang nak tahu apa kau baca? Tak dengar apa baca. Letak je lah main kat sini agak-agak je lah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Tak ada masalah. Yang tak boleh mana? Astagfirullahaladzim. Yang itu. Yang tengah sembahyang pun baca Fatihah pun lupa. Tadi aku baca ayat yang berapa ni? Dia pun lupa. Yang tak boleh itu. Saya pernah berimam ada mic letak macam ni nak wirid. Kau wirid sendiri je lah senang. Letak je lah. Ada Astagfirullahaladzim. Untuk buat mikrofon ni dengan tujuannya untuk buatkan suara. Kadang-kadang yang jadi imam pun mikrofon macam ni, jauh macam ni. Baik kau tak ada pakai mic. Letaklah memang mic tu tujuannya yang ini supaya makmum tu dengar kau punya bacaan. Ada mic, mungkin dia sayang dengan suara dia. Letak jauh, kan sakit tekak. Kalau saya mic macam ni, tekak sakit tu. Letaknya macam ni, tak payah suara kuat-kuat. Kalau macam ni, nak keluar nak tekak ni, jauh. Letak je mic macam ni. Tak payah, suara tu tak payah guna tenaga yang banyak. Lagi kalau solat tarawih kan yang lama, dia perlukan tenaga yang banyak. Tentu guna mic tak payah kuat-kuat. Baca macam biasa sebab mic tu dah bantu untuk kuatkan suara. Itu tujuannya mikrofon tadi. Baik, gunanya apa lagi? Membaca ayat suratul Fatihah dan tidak diselangi dengan kalimat-kalimat ataupun perkataan yang lain. Orang dia dengar baca Fatihah sembahyang kat rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, jawab dia.
maka solatnya tidak sah. Membaca suatu Fatihah dengan niat melaksanakan rukun solat, baca Fatihah dengan bahasa Arab. Fatihah tak boleh dengan bahasa lain. Maka dibaca bahasa Arab. Kalau katalah ada orang dia baru memeluk Islam, mu'alaf, macam mana? Maka kita boleh pandu ni. Di sembahyang kita kat luar ni bagi tahu Allahu Akbar. Dia pun baca Allahu Akbar. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Kata kita ni kalau kita dah masukkan orang dalam Islam, jangan tinggal macam tu. Ini kita suruh masuk Islam, lepas tu kita tinggal macam sembahyang ke tak sembahyang ke, kita biar. Tak boleh kan? Kena pimpin dia, kena pandu dia. Habis itu dia dah masuk Islam, ada yang sebenarnya dia dah sembahyang belum. Kenapa dia belum sembahyang? Belum pandai baca. Dia bukan soal pandai baca. Kau tak kira rasa dengan cara apa pun. Carilah tulis dalam bahasa Melayu ke, tulisan Cina ke, bacaan baca Fatihah tu, letak kat depan. Tak ada masalah pun. Boleh. Hari ni ada yang sejadah yang boleh ada bunyi tu. Ada sejadah. Macam-macam buat. Sejadah. Ikut je lah. Boleh, tak ada masalah. Ikut bacaan. Kalau orang boleh pandu dia, dia tengah sembahyang, kita duduk pada seperti dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi habislah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh, tak ada masalah. Yang penting bila dia dah masuk Islam, dia wajib solat. Dia jangan bila masuk Islam tak sembahyang. Kenapa tak sembahyang? Belum boleh lagi baca. Bukan soal kau boleh baca tak boleh baca. Dia dengan pelbagai cara lah. Kaedah tu yang bawa daripada Islam tu yang kena ajar. Hari ini kita dah mudah dah. Kita mulai pun ada kelas-kelas saudara baru. Kita tak panggil saudara baru, kita panggil saudara kita. Dia orang ni pun pandai marah juga. Tak boleh panggil saudara baru. Sebab kadang-kadang ada yang menurut Islam dah 30 tahun, lebih lama daripada kita ni. Dan umur dah 60 tahun, 70 tahun, dah lama dah. Lepas tu dia kalau kita panggil ni saudara baru, tak boleh. Marah dia. Aisyah, saya bukan saudara baru tau. Saya lagi lama, saya lagi tua daripada awak. Kita kalau jawab agama yang muda-muda macam saya, kenapa kena marah kan? Sebab umur dah 70, dia masuk Islam masa dia umur belasan tahun. Maksudnya dah 10 tahun dah, 30-40 tahun dia dah masuk Islam. Lagi lama Islam dia daripada kita. Sebab tu kita panggil dia saudara kita. Dia dah tak panggil saudara kamu, dia panggil saudara kita. Memang saudara kita lah. Saudara baru ni yang baru, yang dah 30-40 tahun masuk Islam, kita tak panggil saudara baru, kita panggil saudara kita. Bila Islam ni daripada kita. Ia tentu membuat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ada kebaikan dalam perbincangan kita. Perbaiki solat ibadat kita. Mudah-mudahan solat kita menjadi solat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga mudah-mudahan ibadat solat kita ini menjadi asbab untuk kita dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Naqulu qali hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.